Abu Lahab ni dia jahat. Tapi Abu Talib dia tak jahat. Tapi dia tak beriman pada Allah. Tak beriman. Di kalangan bapa saudara Nabi kan. Yang beriman Abbas. Kan? Abbas beriman. Siapa lagi? Hamzah. Itu bapa saudara Nabi tu. Itu beriman lah. Tapi yang tak beriman ni Abu Talib, Abu Lahab. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi ya. Dia silap pula. Abu Jahal dia bukan bapa saudara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita bertemu untuk menyambung kembali kuliah pengajian kita yang mana kita menggunakan kitab Al-Jannatu wan Nar, syurga dan neraka. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita nak menyambung tajuk tahap-tahap neraka. Tahap neraka. Tahap maknanya neraka itu ada tahap, ada tingkatannya. Tahap kepanasan neraka berbeza-beza kadarnya dan semuanya dipersiapkan bagi penghuninya masing-masing sesuai dengan tahap dosa manusia. Maknanya semakin besar dan banyak dosa, semakin panas
azab siksaan api neraka. Dia punya tahap dia tu. Melihat kepada dosa seseorang itu. Banyaklah dia punya, makna kata dia punya azab tu sangatlah dahsyat. Kurang pun tak kurang juga. Maknanya kira yang paling ringan azab neraka ni tuan-tuan, pijak bara api menggelegak sampai ke otak. Tu yang paling ringan. Bau bara api saja, panasnya itu sampai menggelegak ke otak ni. Tu bara, belum api lagi. Tu seringan-ringan azab tuan-tuan, yang akan dikenakan antaranya kepada bapa saudara Nabi lah, Abu Talib. Kan? Abu Talib bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi sejak usia 8 tahun kan. 8 tahun lepas kematian Abdul Muttalib, datuk Nabi yang memelihara Nabi. Lepas datuk Nabi meninggal dunia, maka berpindah kepada Abu Talib sebagai penjaga Nabi sampailah Nabi dewasa. Abu Talib ni, walau macam mana pun dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tapi golongan Syiah menyatakan Abu Talib beriman, mati dalam keadaan beriman, kata orang-orang Syiah lah. Sebab dia orang ni ta'assub dengan Sayyidina Ali. Kan? Jadi Sayyidina Ali ni anak kepada Abu Talib. Jadi bagi mereka Abu Talib ni beriman kepada Allah. Tapi pandangan yang lebih kuat menyatakan Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Ketika saat dia meninggal dunia, Nabi sememangnya sentiasa mengajak Abu Talib untuk beriman kepada Allah. Dan Abu Talib ni seorang manusia yang tidak menentang dakwah Nabi. Bahkan dia mempertahankan Nabi, dia melindungi Nabi, tapi dia tak beriman. Tu je. Kan? Dia tak macam pemuka-pemuka Quraisy yang lain, seperti umpamanya bapa saudara Nabi macam Abu Lahab, bapa saudara Nabi tapi jahat, menentang Nabi, mengganggu dakwah Nabi. Bahkan ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terang, lepas Nabi menyampaikan dakwah secara sir, rahsia, sulit, senyap-senyap, lebih kurang 3 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara sirriyah, secara senyap-senyap. Maknanya hanya orang-orang tertentu saja yang Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Tidak semua. Tidak makna kata secara terang-terang. Lepas Allah turunkan ayat, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah kamu daripada orang-orang musyrikin. Maka Nabi menyampaikan dakwah secara jahriyah, secara terang-terang. Ini peringkat dakwah Nabi yang kedua. Kan? Peringkat dakwah Nabi ada 3-4 peringkat. Pertama, peringkat sirriyah, dakwah sirriyah, secara sembunyi, memakan masa lebih kurang 3 tahun. Kemudian dakwah secara jahriyah, terang-terang, mengambil masa lebih kurang dalam 10 tahun sebelum baginda berhijrah. Kan? Jadi 10 tahun lebih kurang. Kemudian lepas baginda berhijrah ke Madinah, peringkat dakwah baginda secara terang-terang dengan mempertahankan diri daripada serangan musuh. Adapun di peringkat dakwah Makkiyah secara terang-terang, peringkat yang kedua itu, Nabi tak buat apa-apa. Kan? Makna kata bila mana sahabat-sahabat diserang, ditangkap, dipenjara, diseksa, kan, dianiaya, Nabi tidak boleh membalas serangan itu. Sebab pada waktu itu Nabi belum ada kekuatan untuk melakukan serangan balas. Nabi belum berkuasa lagi pada waktu itu. Kan, bila mana keluarga Yasir diazab, diseksa, sampailah Yasir dan isteri Sumayyah dibunuh
tinggal Ammar bin Yasir, yang mana ketika itu dia diseksa dan dia diugut. Seandainya dia tidak kembali kepada agama asalnya, dia juga akan menghadapi sama dengan bapa dan ibu dia jugalah. Kan? Maknanya akan dibunuh. Lalu dia pun kata dia kembali kepada agama asal dia lah. Hubal dia kata. Lalu dilepaskan. Kan? Dilepaskan daripada seksaan. Kemudian dia jumpa Nabi, sampaikan kepada Nabi apa yang berlaku, dan dia sedihlah sebab dia merasakan dia dah kufur, murtad. Tapi Nabi tanya pada dia, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu dapati hati kamu? Hati kamu ketika mengucapkan kalimah kufur tu, apa dia? Apa dia hati kamu, keadaan masa itu macam mana? Lalu kata Ammar, mutmainnan bil iman. Tetap tenang dengan iman. Makna tidak reda dengan ucapan kufur yang diucapkan itu. Maka Nabi hukum dia masih sebagai seorang Islam, beriman lagi walaupun dia mengucapkan kalimah kufur, sebab dia dipaksa ketika itu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur lepas beriman dengan Allah, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hati dia tetap tenang dengan iman. Makna dipaksa, tuan-tuan, boleh untuk melepaskan diri. Maknanya kita panggil tuqiyah, kan? Sebagai satu helah menipu lah. Tapi untuk nak menjaga nyawa daripada dibunuh, maka dibenarkan ketika itu. Cuma Ammar bin Yasir dia mengambil rukhsah, kelonggaran yang diberikan, maka dia boleh mengucap kalimah kufur. Tetapi ada pun Yasir dan Sumai mengambil azimah, maknanya tidak rela untuk mengucap kalimah kufur, sanggup dibunuh dan kematian mereka itu syahid. Itu dia bezanya. Jadi bila mana keadaan itu, Nabi bila mengetahui keadaan keluarga Yasir diseksa sampai dibunuh, Nabi hanya kata apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji bagi kamu adalah syurga. Syurga. Yasir, Sumayyah, tuan-tuan, tempat mereka syurga. Ini janji Nabi. Dalam keadaan mereka diseksa sampai dibunuh, mempertahankan akidah, tidak rela untuk nak mengucapkan kalimah kufur, mati syahid. Ni orang yang pertama syahid, Sumayyah, perempuan, wanita. Sebagaimana orang yang pertama beriman kepada Allah di atas dakwah yang Nabi sampaikan pun wanita, Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan, kan? Wanita orang yang pertama beriman dengan dakwah Nabi. Dan wanita juga orang yang pertama syahid dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi. Nak katanya, tuan-tuan, wanita, itu kedudukan wanita. Jadi itu peringkat yang kedua, kan. Peringkat yang ketiga lepas Nabi berhijrah, iaitu peringkat di mana Nabi menyampaikan secara terang dengan mempertahankan diri bila dia diserang. Bukan menyerang, tapi mempertahankan serangan. Kemudian lepas berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, maka berpindah dakwah Nabi kepada peringkat yang keempat, iaitu secara terang-terang dengan menyerang musuh yang benar-benar bermusuh dengan Islam. Walaupun tidak mereka menyerang Islam, tapi dengan sebab mereka ini melakukan permusuhan yang kuat dengan Islam, maka Nabi lancarkan serangan kepada mereka. Ini peringkat yang keempat. Jadi peringkat yang kedua ni, tuan-tuan, bila Nabi dah diperintahkan untuk sampaikan dakwah secara terang, Nabi kumpulkan sekalian orang-orang Mekah di sebalik Bukit Safa. Dekat dengan Bukit Safa, kan.
Sebelum Nabi nak sampaikan dakwah Nabi tu, Nabi kata, kalau aku kata di sebelah bukit Sofa ni ada pasukan tentera berkuda ingin menyerang kamu, apakah kamu percaya dengan kata-kata aku? Kata Nabi, disoal dulu. Semua yang hadir kata kami percaya. Pasal apa? Nabi ni gelaran dia Al-Amin. Dia tak pernah berdusta, tak pernah berbohong. Tuan-tuan, orang yang sangat jujur, amanah, dipercayai. Semua orang tahu dia. Kan? Ni gelaran yang tak ada orang menggunakan gelaran ni sampai hari ni. Tak ada, tuan-tuan. Mana ada orang digelar Al-Amin? Mana ada? Ada ke? Nabi seorang kan? Nama Amin adalah. Kan? Nama adalah, tuan-tuan. Orangnya belum tahu lagi. Kan? Tapi Nabi digelar Al-Amin, tuan-tuan. Itu sebab tengok sahabat-sahabat Nabi pun, tuan-tuan, dia ada gelaran-gelaran mereka yang baik-baik. Macam Abu Bakar digelar As-Siddiq, yang membenarkan agama. Kan? Abu Bakar ni seorang sahabat yang tak pernah argue Nabi. Bila Nabi suruh dia, ikut. Tak tanya banyak. Tak pernah nak tanyalah. Apa Nabi kata, dia buatlah. Tu dia panggil As-Siddiq tu. Tu yang mana bila gelaran ni sebenarnya diberi kepada Abu Bakar ketika Nabi pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sampaikan peristiwa tersebut kepada orang-orang Mekah. Jadi pada waktu itu Abu Bakar tak ada lagi. Jadi orang-orang musyrikin, mereka kata ni peluang untuk nak supaya orang-orang Islam ni tak percaya dengan kata-kata cerita Nabi ni. Mana masuk akal, tuan-tuan? Cerita Isra' Mi'raj tak masuk akal. Tak logik langsung. Peristiwa yang jarak perjalanan yang begitu panjang hanya mengambil masa semalam saja, tuan-tuan. Pergi dan pulang. Bukan setakat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Tu kalau kira pada waktu itu dengan menaiki unta memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Waktu tu. Bukan setakat itu, naik pula ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Punyalah jauh, tuan-tuan, lagi jauh. Balik pada malam yang sama, tuan-tuan. Mana boleh nak gambarkan? Tak masuk akal. Jadi orang-orang musyrikin ni kata, inilah peluang kita untuk nak tarik orang Islam kembali kepada agama asal mereka. Pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Kan? Jumpa Abu Bakar Siddiq. Cerita apa yang Nabi cerita kepada mereka. Kata apa? Abu Bakar Siddiq kata, kalau ini keluar daripada mulut Nabi, lebih pada cerita ni pun aku percaya. Tu dia. Kalau yang ni keluar daripada mulut Nabi, lebih pada itu pun aku percaya, tuan-tuan. Tu yang dipanggil As-Siddiq tu. Nampak tak? Pun tak ada lagi orang digelar As-Siddiq, mana ada. Sampai sekarang tak ada. Inilah satu gelaran yang diberi pada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Kan? Nama adalah Siddiq adalah kan. Apa tu? Surau apa? As-Siddiq kan. Surau As-Siddiq adalah kan. Surau kan. Orang pun ada nama Siddiq Siragar apa juga kan. Jadi tuan-tuan, Omar Al-Faruq. Tuan-tuan, gelaran Omar Al-Faruq. Al-Faruq ni apa dia? Yang membezakan yang hak dan yang batil. Jangan main. Omar ni, tuan-tuan, kan, dia kira tak betul dia, siap. Dia tak ada kompromi punya. Kan? Yang hak, yang batil. Dia mempertahankan yang hak, dia memerangi yang batil. Perang dengan pedang dia. Dia apa-apa pun, tuan-tuan, tak betul dia, ni, pedang lah. Kan? Kalau sekarang ni orang kata teroris lah kiranya. Omar bin Al-Khattab ni, tuan-tuan. Dia tak peduli dia. Itu sebab Abdullah bin Ubay bin Salul nyaris Omar nak penggal kepala dia. Tapi Nabi tak bagi. Kan? Nabi tak bagi, tuan-tuan. Pasal apa? Takut bimbang. Orang kata Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Abdullah bin Ubay itu kira sahabat Nabi lah kiranya. Secara zahirnya. Tapi dia munafik.
Kan, duri dalam daging, api dalam sekam. Ni, Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan. Sampai Omar kata kita hantar seorang untuk pergi bunuh dia. Ketika mana dia menimbulkan satu isu yang mana dia kata dalam satu peristiwa peperangan Bani Mustalik, satu peperangan tu singgah satu tempat, kemudian berlakulah satu isu yang mana seorang muhajir, kan, dia kemudiannya dia kata kita pulang nanti kita halau orang-orang muhajir daripada Madinah. Dan dia orang anggap dia orang mulia, kan. Jadi termasuklah Nabi, dia nak halau Nabi daripada Madinah. Bila balik ke Madinah esok, kita halau golongan muhajir ini. Macam melepaskan anjing yang tersepit lah kiranya. Depa Ansar, golongan Ansar ni golongan yang membantu golongan muhajirin, tuan-tuan. Itu yang Umar bila dengar, panas. Itu yang kata kita hantar orang pergi bunuh lah. Tapi Rasulullah dia tak terima pandangan itu. Lalu Nabi pun bergerak balik lah. Walaupun malam-malam balik juga. Patut tak balik. Pasal apa? Supaya orang tak cakap-cakap tentang isu tersebut. Kan? Balik. Anak dia Abdullah bin Ubay dengar kata macam ada cadangan nak bunuh bapa dia. Pergi jumpa Nabi. Kalau itulah cadangan itu, biar dia bunuh. Dia tawarkan diri untuk bunuh ayah dia. Pasal apa? Sebab dia tak boleh tengok orang bunuh ayah dia. Takut dia pergi bunuh orang yang bunuh ayah dia. Dia macam tu. Macam anak kita lah. Kan? Anak kita nakai. Kalau orang pukul, kita tak boleh tengok orang pukul anak kita kan. Biar kita pukul tak apa. Jangan orang pukul anak kita. Biar kita pukul tak apa. Tak boleh. Kan? Jangan sentuh anak kita kan. Kita macam tu juga. Abdullah bin Ubay, dia tak boleh kalau ada orang bunuh ayah dia bimbang. Nanti dia pergi bunuh pula orang yang bunuh bapa. Biar dia pergi bunuh sendiri tak apa. Kan? Tapi dia Rasulullah kata tidak. Kan? Tidak ada tindakan tersebut kepada ayah dia kan. Gitu. Kemudian nak sebut tadi bahawa tadilah kan Abu Lahab kan, bila Nabi sampaikan dakwah tu, dia duk kacau kan. Tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah ini sebab ini kau kumpulkan kami. Tu turun ayat tu, surah Al-Lahab tu kan. Yang celaka bukan Rasulullah, celaka tu Abu Lahab yang celaka. Tabbat siada Abi Lahab wa tab kan. Celakalah Abu Lahab dan kedua-dua tangannya. Itu dia. Nak sebutnya kan. Jadi Abu Lahab ni dia jahat. Tapi Abu Talib dia tak jahat. Tapi dia tak beriman pada Allah. Tak beriman. Di kalangan bapa saudara Nabi kan. Yang beriman Abbas. Kan? Abbas beriman. Siapa lagi? Hamzah. Itu bapa saudara Nabi tu. Itu berimanlah. Tapi yang tak beriman ni Abu Talib, Abu Lahab. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi ya. Dia silap pula. Abu Jahal dia bukan bapa saudara Nabi. Tapi dia kalangan pemuka Quraisy lah. Maknanya dia macam presiden lah. Quraisy tu dia lah presiden tuan-tuan. Abu Jahal ni. Kan? Abu Jahal ni bapa jahil. Kan? Orang duk panggil dia Abul Hakam. Bapa kepada orang yang cerdik. Kan? Tapi Nabi gelar dia Abu Jahal. Abu yang bodoh. Bapa bodoh. Nama dia Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal tu nama dia Amr bin Hisham. Yang pernah Nabi doa tu. Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah ya Tuhan, kau berikanlah pertolongan kepada Islam dengan salah seorang dua Umar. Lalu Umar bin Al-Khattab Allah bagi hidayah untuk memeluk Islam, tidak kepada Amr bin Hisham Abu Jahal.
Itu sebab bila Umar masuk Islam, Umar banyak memberikan jasa bakti dia kepada Islam semasa di pemerintahan Rasulullah, Abu Bakar dan pemerintah Umar sekali lah. Tuan-tuan, Umar ni memang hebat jugalah. Tapi itulah sebutnya tadi bahawa orang-orang munafikin ni tuan-tuan, disebut tadi mana? Abu Talib tadilah. Abu Talib tu dia mendapat seksaan yang paling ringan, iaitu dia pakai kasut tapi menggelegak, pijak api menggelegak sampai ke otak. Tu dia punya azab dia lah. Kan? Azab tuan-tuan, neraka ni. Bukan dia sampai bila-bila. Orang kafir kan, tidak ada rehat. Tiada kerehatan bagi orang-orang yang diazab dalam neraka tuan-tuan. Walaupun mereka minta agar diringankan azab, walaupun sehari yang minta, tapi rayuan mereka tidak diterima oleh Allah. Tak terima tuan-tuan. Kita demam pun dah tak larat dah. Kan? Kan? Covid pun takut kan? Kita Covid pun takut, tu belum azab tu. Azab neraka tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kita pun tak reti lah manusia hari ni kan. Mereka itu sangat-sangat leka, lalai kan keadaannya. Macam sekarang ni pun kita tengok lah kan. Patut lepas Ramadan ni masjid ni penuh lagi lah. Kan? Tapi nampak macam kurang ya malam ni ya. Raya lagi, raya lah tuan-tuan. Tapi masjid jangan tinggal lah. Itu je. Cukup waktu, masuk waktu, pergi semayang. Salafus soleh tuan-tuan. Bahkan antara mereka dalam konteks mengejar Lailatul Qadar ni kan, kata mereka, kalau seandainya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam setahun, maknanya tak tahu bila, dalam setahun, tempoh setahun ni tuan-tuan kan, berlaku salah satu malam Lailatul Qadar, kira 360 hari, kita tak tahu bila Lailatul Qadar tu. Dia kata apa? Pasti akan kuhidupkan setiap malam untuk aku mendapatkan Lailatul Qadar. Tu orang dulu. Kita 10 malam ya tuan-tuan. 10 malam, tahu dah salah satu malam mesti Lailatul Qadar. Itu pun malas juga. Tu duduk berpusu-pusu lagi di kota raya, di shopping mall tuan-tuan. Tuan-tuan, 10 malam akhir ni penuh tuan-tuan. Di shopping mall kan, ada yang sampai 24 jam buka untuk baju raya. Duk kira baju raya. Rugi tu. Ni 10 malam pun tak boleh nak malam tak boleh nak bangun tuan-tuan. Kalau 360 hari tak adalah, tak ada harapan buat kita. Kan? Kalau saya sendiri pun tak tahulah. Tak kejar dah Lailatul Qadar tuan-tuan. Takkan tiap-tiap malam nak kena qiyam. Jenuh kita. Kan? Kita pun malas juga. Kan? Tapi kalau 10 malam pun malas tuan-tuan, tak adalah. Nampak gayanya. Kan? Tu orang dulu. Kan? Tiap-tiap malam akan hidup. Sebab apa nak dapatkan Lailatul Qadar tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, tanda Ramadan kita terima antaranya itulah. Kita melebihkan akhirat daripada dunia kita ni. InsyaAllah. Itu letaknya begitu. Bukan kita tinggal dunia. Kan? Ambil tuan-tuan dunia ni. Bahkan dunia juga penting untuk jambatan akhirat. Dunia kita dapat tu untuk apa? Untuk akhirat. Kan? Pendapatan kita untuk akhirat kita juga. Dari sudut sedekah, kan, zakat, haji, semua kena ada duit tuan-tuan. Tapi kita guna untuk akhirat lah. Bukan kita lalai, kita leka. Kan? Kita pergi enjoy sana enjoy sini, tidak. Itu yang tidak kan. Tapi kebanyakan orang dia lalai lah dengan harta benda yang Allah kurnia pada mereka. Kekayaan, kemewahan, lalai. Kan? Kita tak naklah macam tu. Allah kurnia pada kita kebendaan pun untuk akhirat kita. Kita jadikan begitu kan. Maknanya. InsyaAllah. Okey, kemudian semakin ke bawah tadi, tahap neraka adalah sebanding dengan tahap syurga. Berdasarkan kadar amalan masing-masing.
Semakin sedikit dosa seseorang, semakin sedikit tahap kepanasannya. Sebagaimana seseorang yang berada di syurga, semakin sedikit amal saleh, semakin sedikit amal saleh seorang hamba, sekian sedikit pula kenikmatan yang akan dinikmatinya lah. Macam syurga jugalah. Syurga ada 8 tingkat. Yang lebih, yang inilah yang first class punya tu syurga Firdaus lah, tingkat yang ke-8. Tu nikmat yang terbesar di situ tuan-tuan. Tapi masuk yang pertama tu pun dah nikmat dah. Kan? Syurga ni tak ada macam dunia ni. Yang tu tapi nikmat lebih tingkat 2, lebih tingkat 3, lebih tingkat 4, lebih tingkat 5, lebih tingkat 6, tingkat 7 dan lebih lagi tingkat yang ke-8. Dia macam juga neraka juga. Kan? Semakin bawah semakin azab dibandingkan dengan di atas sekali. Itu pun dah azab dah. Kan? Tapi yang paling bawah paling azab. Macam tu syurga paling atas paling nikmat. Itu samalah tahap tu. Surah Al-An'am ayat 132 menjelaskan walikullin darajatun mimma amilu, dan manusia masing-masing memperolehi darjat-darjat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Surah Al-An'am ayat 132. Maknanya kita mendapat nikmat syurga nanti berdasarkan amalan kita. Lebih nikmat. Kurang-kuranglah. Kurang pun kira nikmat dah. Kan? Cuma dia punya level tahap tu, dia ada tahap dia kan. Sama juga macam neraka jugalah. Kemudian ayat yang seterusnya kita sambung pada kuliah akan datang, memandangkan waktu dah masuk. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.